Okay, so ini adalah objektif pembelajaran. So kriteria kejayaan ada 4. Okay, ini adalah apa yang kita belajar minggu lepas. Okay, so kita sambung balik tajuk translasi. Okay, so translasi tu adalah pergerakan semua titik-titik tu kan. Okay, di mana arah yang sama dan apa lagi yang sama? Ni dekat bawah ni. Okey, bentuk dia sama, saiz dia sama, okey, pergerakan dia, arah dia pun sama, orientasi arah dan orientasi yang sama. So itu adalah translasi. So hari ni objektif kita adalah menentukan image, okey, dan objek. Okey, kita nak tentukan image dan objek bagi suatu translasi. Okay, so tengok kat sini. Okay, rangsangan minda. Okay, rangsangan minda kita tu mengenal pasti suatu image. Okay, mengenal pasti image suatu objek dalam suatu translasi. Okay, so dekat sini dia bagi translasi. Ni dalam bentuk apa ni? Atas bawah ni. Ini adalah vektor. Ingat lagi tak perkataan vektor? Vektor translasi yang dia bagi kita AB tu, atas bawah tu. Okay, so atas tu pergerakan untuk apa? Atas tu merujuk kepada kiri atau kanan. So 3 tu kanan kan, sebab dia positif, betul? Bawah ni okay, good. Bawah tu 2 tu bergerak ke mana? Kanan. Atas. Okay, atas. Bagus. Okay, 3 bergerak 3 unit ke kanan dan kemudian bergerak 2 unit ke atas. Okay, so kita tengok. Okay, ingat sekejap, besar sangat. Okay, bawah tu. Image bagi suatu objek dalam suatu translasi akan sentiasa sama dari segi bentuk, saiz dan orientasi. Okay, so ini adalah definisi untuk translasi ya, sifat translasi. So kita tengok gambar yang besar sikit. Okay, so translasi yang pertama 3-2. Okay, kita tengok dekat sini yang mana objek? Yang mana objek? Ada banyak ni. Dia macam sama je bentuk dia ni. So yang mana objek? Objek adalah L. Okay, L adalah objek. Okay, so kita akan gunakan L ni dan kita tengok A, B, C, D, E adalah translasi yang mana. Okay, so mula sekali kita ikut yang kita tengok translasi 3-2. Okay, vektor translasi 3-2. Okay, so dekat L ni kita pilih satu titik. Okay, L ada berapa titik? Dia ada berapa bucu? Ingat kita letakkan titik tu pada setiap bucu. So ada berapa titik ni? Ada 3. Okay, betul. Ada 3. So kita pilih satu titik. Okay, so cikgu pilih titik yang ini. Okay, pada objek cikgu pilih titik yang cikgu warnakan merah tu. Okay, so kita nak buat pergerakan translasi 3-2. So maksudnya 3 ke kanan. Okay, 1, 2, 3. Kemudian 2 ke atas. 1, 2. Okay, maksudnya titik yang sama juga di sini. Okay, so itu adalah titik image selepas suatu pergerakan translasi. So A. Okay, A image-nya
di sinilah. Okay. Bagi vektor translasi 3, 2, image-nya adalah A. Faham tak? Okay. So, dah messy sangat kat sini. Sekejap. Macam mana nak buat? Boleh nampak tak? Cikgu guna yang lain lah pula. Okay. Kita guna titik yang sama. Okay, masih lagi titik yang merah tadi. Cikgu tukar warna. Okay. Okay, next. Kita tengok translasi 2, negatif 1. 2, negatif 1. Okay, so 2 maksudnya 2 ke kanan. 1, 2. Kemudian negatif 1 merujuk kepada 1 ke bawah. Kejap Awak penuhkan dulu semua A, B, C, D, E tu. Okay, dah siap ke? Okay, so maksudnya yang kedua, translasi yang kedua tu, apa image dia? Image dia adalah, tengok dekat mana dia berhenti tu. Merujuk pada image C. C lah jawapan dia. Okay, C. Okay, so yang merah-merah tu, okay, bentuk segitiga yang merah-merah tu, semua tu adalah image. Okay, image berdasarkan translasi objek L. Okay, A, B, C, D, E tu semua image berdasarkan translasi objek L. So kita tengok 6, negatif 1 pula. Okay, 6, negatif 1. Kita guna titik yang sama, kita buat pergerakan 6. Maksudnya 6 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kemudian negatif 1. Maksudnya 1 ke bawah. 1 unit ke bawah. Okay. So, jawapan yang kita dapat adalah B. Okay, apabila translasi 6, negatif 1, so image bagi L adalah B. Okay, so seterusnya kita guna translasi 2, negatif 3. Okay, 2, negatif 3. Kita guna hijau pekat pula. Okay, boleh guna yang lain, tapi cikgu suka guna yang sama supaya kita tak confuse. Okay, titik yang sama cikgu guna. Kita buat translasi 2, negatif 3. Okay, so 2 ke kanan, 1, 2. Kemudian negatif 3 maksudnya 3 unit ke bawah. 1, 2, 3 kat sini. So, image kita adalah D. Okay, bila translasi 2, negatif 3, image-nya adalah D. Translasi tu pergerakan Okay, so last kali. Vektor translasi negatif 2, negatif 5. Okay, so last. Nak guna warna apa pula ni? Warna pink lah. Okay, so cikgu guna titik yang sama. Okay, negatif 2. So, ke kiri 2 unit. Kemudian negatif 5 bawah. Maksudnya negatif 5 tu 5 unit ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so jawapannya adalah E. E adalah image kepada L di bawah translasi negatif 2, negatif 5. Okay, dekat sini faham tak? Faham, cikgu. Okay. Faham, cikgu. Okay, good.
Yang ni simple saja. Okay, next. Image bagi suatu objek. Okay. Dalam suatu translasi, kita nak tahu image sebab dia bagi objek. So di bawah suatu translasi akan sentiasa sama dari segi bentuk, saiz dan orientasi dia sama. Okay, so contoh 8, dia minta kita lukis image bagi objek A. Okay, dalam darjah dengan translasi berikut. Okay, so ini objek dia bagi kita objek. So kita kena lukis image dia. Okay, so ingat translasi ni, yang atas tu mesti bergerak ke kiri atau ke kanan. So bila negatif, maksudnya dia bergerak ke mana tu? Ke kiri ke kanan? Ya, bagus, ke kiri. Negatif 4 ni ke atas ke bawah? Ya, ke bawah. Ingat, kiri kanan hanya yang atas sahaja. Okay, yang atas sahaja. Nombor yang bawah ni merujuk kepada atas atau kiri kanan, yang bahagian nombor atas ni yang bawah ni merujuk kepada pergerakan atas atau bawah. So kalau ada negatif, dia bergerak ke bawah. Yang atas tu kalau negatif, dia bergerak ke kiri. Okay, so kita pilih daripada sini, kita pilih satu titik. Cikgu tukar dulu warna cikgu. Okay, so cikgu nak pilih titik mana? Okay, kita kena ingat titik mana kita pilih. Okay, cikgu nak pilih titik ujung ni. Okay, so cikgu gerakkan dia. Okay, negatif 2 ke kiri, maksudnya 1, 2. Okay, kemudian 4 ke bawah. Okay, sekejap, kena alihkan ni. Okay, so 4 ke bawah, 4 unit ke bawah. 1, 2, 3, 4. Ngam-ngam je. Okay, so kemudian yang lain ni kena gerakkan juga. Okay, so ini adalah titik yang cikgu gerakkan. Okay, so ini bentuk simple. So sama ada kita nak lukis terus bentuk dia ataupun nak gerakkan satu persatu. Kejap Okay, maaf ya, cikgu anak saya call. Okay, sambung. Okay, so kalau awak pindahkan satu titik dan terus lukis, boleh juga terus lukis jawapan dia. So contohnya cikgu dah tahu, cikgu pilih bentuk apa, titik yang mana. So guna pembaris guna pembaris, lukis. Oh, tak boleh. Okay, lukisan cikgu herot sikit sebab cikgu tak guna pembaris. Okay, so cikgu nampak bawah dia ni ada 2 unit. So cikgu lukis 2. Kemudian atas ni 1 unit. So cikgu naik 1. Okay, kemudian cikgu sambungkan titik ni dengan titik ni. Okay, cikgu sambungkan 2 titik ni. Okay, guna pembaris ya. Okay, so dah dapatlah image. Okay, katakanlah awak tak tahu nak lukis kalau tak pindahkan semua titik. Okay, tak ada masalah. Okay, kita pindahkan satu demi satu pun boleh. Okay, so kita dah pindahkan titik yang pertama tu.
Okey, sekarang kita pindahkan titik yang kedua pula, yang bawah ni. Okey, so ikut pergerakan translasi, -2, -4. So 2 ke kiri, kemudian turun 4 unit ke bawah. Okey, so dekat sini titik tandakan. Okey, last kali titik yang ketiga sebelah atas ni. Okey, so ikut juga translasi dia -2. So -2, 2 ke kiri, kemudian -4, 4 ke bawah. Sampai mana tu? Sampai sini. Okey, sini. Okey, so cikgu dah pindahkan titik-titik tersebut, okey, di bawah translasi yang sama. Kemudian sambunglah guna pembaris, pensel, sambung titik-titik tu dan awak akan dapat bentuk yang sama. So tulis A image. Okey? So tak kisah nak guna yang mana satu. Sama ada awak pindahkan satu titik ataupun pindahkan ke semua titik. Okey, so kita tengok yang B pula. Cikgu pilih titik yang hujung ni. Okey, so translasi kita 3, -1. So dia bergerak ke kanan. Okey, kecilkan sikit. Okey, 3 ke kanan. 1, 2, 3. Okey, -1 maksudnya dia bergerak ke bawah 1. Okey, so lukis titik dia. Okey, sekarang nak pindahkan titik kedua. Cikgu pilih titik ni Okey, so pergerakan translasi yang sama. 3 ke kanan, 1, 2, 3. Dan 1 ke bawah. 1. Okey. So sekarang langkah terakhir kita pindahkan titik yang ketiga. 1, 2, 3. Dan 1 ke bawah. Okey. So sekarang kita dah pindahkan ke semua titik guna pembaris dan pensel. Okey, lengkapkan bentuk tersebut. Okey, guna pembaris dan pensel So tuliskan A image. Okey. Dekat sini faham tak? Faham, cikgu. Okey. So yang pertama sekali awak kena ingat yang atas tu mesti pergerakan kiri atau kanan. Okey, bawah tu pergerakan atas atau bawah. Tak apa. Dah lupa. Okay, next. Okay. Tadi kita nak lukis daripada dibagi objek, kita lukis koordinat, kita lukis bentuk image. Sekarang kita nak buat pengiraan. Okay, kita nak buat kira-kira. Okay, so menentukan koordinat image apabila koordinat objek diberikan. Okay, kita nak kira koordinat image apabila koordinat objek diberikan. Okay, so tengok contoh 9. Okay, tentukan koordinat bagi image titik Q. Okay, so ini adalah apa? Dia kata tentukan koordinat bagi image. Okay, maksudnya yang dia bagi tu adalah objek. Okay, dia bagi kita objek. Yang dia tanya adalah image, koordinat image. Okay, yang dia tanya So 3, 1. Q tu adalah koordinat objek. Dan -5, 2 ni adalah vektor translasi. Dia akan bagi dua maklumat tu. Okay, dua maklumat tu supaya kita boleh kira. Okay, so yang pertama kita lukis satah kartes. Okay, kita lukis dia pada satah kartes. Okay, so kena lukis dululah. Okay, paksi X dan paksi Q. Okay, tentukan di mana titik objek tu. Okay, kemudian kita gunakan vektor translasi tu ikut pergerakan dia.
Okey. Negatif 5 maksudnya bergerak 5 unit ke kiri, 2 unit ke atas. So dekat sinilah kita punya koordinat image. Apa tu koordinat dia tu? Q tu negatif 2, negatif 2, 3. Tak nampak apa-apa? Sekejap, kita check. Tak nampak ke? Mungkin line slow kalau tak nampak. Ke nak masuk ni nama apa? Google Meet. Ada yang tak boleh masuk sini, nak masuk Google Meet ke? Nak cuba? Tapi Google Meet lagi. Ya. Divashri. Ya, cikgu. Tak nampak ya? Tak, saya tak nampak apa-apa. Yang lain. Syafika nampak, Sabini nampak. Anis? Saya nampak. Nampak. Okey, tak apa. Cikgu cuba sekali lagi share. So, cikgu stop dulu sharing. Cikgu cuba sekali lagi share screen. Okey, so sekarang Divashri nampak tak? Ke masih blur? Masih sama cikgu. So memang betul lah kot. Rasanya line tak berapa clear. So tak apa Divashri, nanti cikgu post video ya. Okey cikgu. Okey, jangan risau. Yang mana tak nampak tu tak apa. Okey, nanti kita ikhtiar. Okey, so next. Okey, yang kedua. Kaedah kedua ni yang cikgu nak ajar. Okey, mengira. Okey, so kita ada dua formula dekat sini. So macam mana nak kira? Okey, tak apa. Kita tengok dulu yang satu lagi. Sekejap, kita pindahkan kat sini. Pening pula. Okey. So ini yang kedua. Ini dia bagi kita contoh 10 ni. Okey, tentukan koordinat objek. Okey, maksudnya soalan dia adalah dia tanya koordinat objek. Okey, so ini adalah translasi dan yang diberi ni adalah koordinat image. Okey, so ini adalah koordinat image ya, A dan B. So kalau tengok berdasarkan pengiraan, okey, kalau dia cari koordinat objek, dia tolak kat sini. Okey, dia ada tolak dalam dia punya apa kita panggil ni? Rumus. Okey, formula dia. Okay, kita tengok yang tadi. Okey, ni bila dia minta koordinat image, dia tanya koordinat image. So dalam pengiraan, kalau perasan dia ada tambah. Dia tambah. Okey. So dekat sini cikgu nak ajar guna satu rumus saja sebab nanti awak pening. Kalau tambah tu yang objek ke image. So nanti pening. So kita guna, okey, ni yang contoh 9. Okey, yang kedua bawah ni, ini contoh 10. Okey, ni contoh 9. Maksudnya dia minta koordinat image. Okey, contoh 10 tadi dia minta koordinat objek. Okey, so kalau yang terakhir ni, ini adalah vektor translasi. Okey, ini adalah rumus vektor translasi. So cikgu nak ajar yang ni je. Okey, sebab nanti soalan apa dia akan tanya vektor translasi. Okey, kita tahu yang vektor translasi adalah dalam bentuk AB kan? AB. Okey. Vektor translasi di mana pergerakan A tu kiri atau kanan, B tu atas atau bawah. Okey. Vektor translasi sama dengan X image tolak X objek, Y image tolak Y objek. Okey, yang ada koma atas tu itu merujuk kepada koordinat
image. Okay, image, koordinat image. Okay, yang mana yang tak ada koma tu, itu adalah koordinat of object. Okay, so cikgu akan pisahkan dia. Maksudnya rumus vektor translasi adalah AB sama dengan, okay, kita buat satu lagi bracket. So maksudnya koordinat image tolak koordinat objek. Okay, yang ni dalam bentuk atas bawah yang ni dalam bentuk atas bawah. Nanti cikgu ceritakan macam mana kita nak dapatkan koordinat. Okay, so ingat kalau AB yang depan ni adalah vektor translasi yang cikgu bulatkan tu. Itu adalah vektor translasi. So memang bentuk dia kurungan atas bawah. Okay, dan kita ingat balik yang cikgu gariskan bawah tu warna biru. So kedua-duanya adalah koordinat. So sebelah kiri ni koordinat koordinat image, dan sebelah kanan ni koordinat objek. So kalau kita tulis, dia akan jadi dalam bentuk koordinat macam mana? Macam ni lah. Koordinat image dia macam ni. Dan kalau koordinat objek dia adalah x, y macam tu. Okay, kalau penulisan koordinat. Okay, so next. Katakan soalan, kita akan guna rumus ni rumus ni. Okay, so macam mana kita nak guna rumus tu? Okay, vektor translasi sama dengan koordinat image tolak koordinat objek. Okay, cikgu buat dalam bentuk ayat. Vektor translasi sama dengan, awak ingat yang ni je, nanti awak ubah-ubah sesuai. Koordinat image tolak koordinat objek. Okay, so sekarang kalau kita nak cari koordinat image, okay, jap, kita pergi ke page seterusnya. Okay, so soalan ni dia minta kita tentukan koordinat image. Maksudnya dia nak koordinat image. Okay, so kita tengok berbalik kepada soalan tadi. Okay, berbalik kepada rumus tadi. Vektor translasi sama dengan koordinat image tolak koordinat objek. Okay, so cikgu tuliskan dalam bentuk macam ni. AB sama dengan koordinat image adalah x image, y image tolak x objek, y objek. Okay, so kita nak cari koordinat image. Yang ni so kita ubah sesuai. Okay, rumus ni. Okay, so kita tak nak tolak koordinat objek. So kita bawa tolak koordinat objek tu ke kiri. So kita akan dapati vektor translasi. Okay, yang ni yang cikgu bulatkan ni, kita tak nak kan, kita nak biarkan koordinat image je sebelah kanan. So kita bawa yang cikgu bulatkan tu, okay, bawa ke sebelah kanan. So dia jadi tambah x, y. Okay, maksudnya vektor translasi tambah koordinat objek sama dengan koordinat image. Ini yang kita nak cari. Okay, so kita terbalikkan. Koordinat image, okay, adalah AB vektor translasi tambah dengan koordinat objek. Okay, so macam mana nak guna ni? Okay, so kita cuba satu persatu. Soalan A.
Okey, soalan A. Kejap Mina. Okey, maaf ya. Anak saya ada to be for fun. Okey, sambung. Okey, so kita akan guna rumus tu x, y. So ini adalah koordinat image ya. Sama dengan, okey. So AB. AB tu adalah yang translasi ni. Okey, translasi dia bagi kita 2, 2. So tulis dekat sini 2, 2. Tutup kurungan. Okey, tambah. Okey, yang kedua ni apa cikgu cakap? Yang ni adalah? Ni. Koordinat objek. Bagus. So kita letak atas bawah lah. Okey, yang X atas 5. So Y bawah negatif 3. Okey. So dekat sini faham tak kat sini? Okey. So next kita buat pengiraan X dan Y image sama dengan, okey. So yang ni kita lebarkan dia punya bracket tu. Okey, so 2 tambah 5. Okey, atas tambah atas. Sekarang cikgu nak tambah bawah pula. 2 di bawah tambah yang di bawah negatif 3 kan. So kena ada kurungan kecil negatif 3. Tutup kurungan, buat kurungan besar. Faham tak? Cikgu. Boleh kat sini yang kedua ni. Okey, kenapa kena ada kurungan? Sebab kita tambah dengan negatif tu. Okey. Okey, so kita cuba selesaikan. 2 tambah 5, 7. 2 tambah negatif 3, dia akan jadi 2 tolak 3. So jawapan dia berapa? 2 tolak 3. Negatif 1. So jawapan dia negatif 1 lah kat bawah. Okey. Okey, so sekarang kita dah dapat jawapan, tapi tak boleh tinggal dalam bentuk atas bawah macam ni. Okey, sebab dia minta koordinat image. So tulis 3 titik. Okey, X image dan Y image sama dengan 7 negatif 1. Tulis dalam bentuk koordinat yang normal. Okey, langkah terakhir ni penting. Titik 3 tu. Okey. Yang atas tu hanya pengiraan. Titik 3 tu adalah jawapan terakhir kita. Okey, setakat ni faham tak? Faham, cikgu. Okey, good. Kita teruskan kepada B. Okey, cikgu kecilkan sikit. Kalau cikgu kecilkan sikit ni nampak tak? Okey. So untuk B, kita masih lagi guna rumus yang sama. Kalau nak kira sambil-sambil kira dengan cikgu pun boleh. Okey. So apa dia punya vektor translasi adalah 4, 6. Okey. Tambah koordinat koordinat objek dia adalah 5 negatif 3. Okey. So next. 4 tambah 5. Bawah pula 6 tambah negatif 3. Kena ada kurungan kecil tu ya.
So XY. Okay, 4 tambah 5, 9. 6. Okay, nak kira kat mana ni? 6 tambah negatif 3 sama dengan 6 tolak 3. So, dapat 3. Okay, so jawapan bawah 3. Okay, so jangan lupa titik 3. X, Y sama dengan 9, 3. Tulis dalam bentuk yang normal lah. Okay. Koordinat 9, 3. Okay, last sekali. Bukan last lah. Sekejap. Okay, C X Y image sama dengan negatif 3, negatif 1 translasi tambah dengan koordinat objek 5, negatif 3. Okay, so X, Y sama dengan negatif 3 tambah 5. Bawah pula negatif 1 tambah negatif 3. Okay, hebat. Okay, next. Tutup kurungan. Okay, so negatif 3 tolak 5. Negatif 3 tolak 5, 2 kan? 2. Negatif 1 tambah negatif 3. Negatif 1 tolak. Tambah negatif dia jadi tolak 3. So, negatif 1 tolak 3, negatif 4. Yang kat sini kalau ada masalah lagi melibatkan pengiraan integer tu, awak kena buat latihan banyak lagi lah maksudnya. Okay? Itu sahaja boleh menolong. Buat latihan banyak-banyak. Matematik dia tak ada jalan singkat. Dia tak ada hafal-hafal. Okay? Kena buat latihan. Okay. So jawapan dia, koordinat image adalah 2, negatif 4. Okay, so next, last sekali D X image, Y image tambah koordinat objek 5, negatif 5, negatif 3. So, terbesarkan bracket dia negatif 2 tambah 5. Bawah pula negatif 5 tambah negatif 3. Tutup bracket. Okay, so selesaikan. Negatif 2 tambah 5 dapat 3. Positif. Negatif 5 tambah negatif 3 sama dengan negatif 5 tambah negatif tolak 3. So negatif 8. So bawah dia negatif 8. Okay, so titik 3 X Y image sama dengan 3, negatif 8. Okay, dah selesai. Okay. Okay, yang ni yang cikgu dah buat awal-awal. Tak nak buat yang apa, bracket besar tu pun tak apa, asalkan awak dah boleh selesaikan sendiri. Maksudnya boleh congak lah. 2 tambah negatif 3, negatif 1. Maksudnya boleh congak macam tu. So tak ada masalah. Nak buat sama macam yang cikgu ajar ni, okay. Nak kira macam tu pun lagi bagus lah sebenarnya. Takut ada kita tersalah congak. Okay, sekarang ni soalan yang ketiga. Dia minta kita tentukan koordinat objek. Dia tanya kita koordinat objek. Dia bagi maklumat, okay, koordinat image dan translasi. Okay,
So ini koordinat image So kita tengok balik tadi. Okay, vektor translasi, rumus dia, rumus vektor translasi. Translasi sama dengan koordinat image tolak koordinat objek. Macam ni kan rumus dia. Okay, sekarang kita nak koordinat objek. Kita nak cari koordinat objek. Okay, masalah kita sekarang dia ada negatif tu. Ada tolak kat depan. So, langkah pertama kita kena bawa tolak koordinat objek tu ke kiri. Jadikan dia positif. So, buat sedikit kira-kira. Okay, so tolak koordinat objek bawa ke kiri, dia jadi tambah koordinat objek sama dengan koordinat image. Okay, kemudian translasi bawa ke kanan, tinggalkan koordinat objek saja di kiri macam ni. Okay, koordinat image. Okay, translasi bawa ke kanan, dia jadi tolak translasi. Okay, kena buat pengiraan sikit. Tak apalah matematik. Okay, awak hanya ingat satu rumus sahaja dan awak olah rumus tu untuk dapatkan apa yang awak nak cari. Okay, so sekarang saya dah dapat koordinat objek dekat depan. Okay, so jom kita mula kira guna rumus tersebut. Okay, xy koordinat objek sama dengan koordinat image tolak translasi. Okay, so okay, koordinat image tadi kita dah dapat ni, negatif 1, negatif 4 So, masukkan dalam bentuk atas bawah. Negatif 1, negatif 4 tolak AB. Translasi dia A adalah 1, 4. Okay, so boleh kira macam tadi. Okay, buat kurungan besar. Negatif 1 tolak 1. Negatif 4 tolak 4. Okay, so koordinat objek sama dengan negatif 1 tolak 1, kita dapat negatif 2. Negatif 4 tolak 4, kita dapat negatif 8. Okay, ingat jangan tinggal jawapan dalam bentuk begini. Sebab dia minta koordinat objek. So, kena tuliskan dalam bentuk koordinat biasa. So, xy sama dengan negatif 2, negatif 8. Okay. So, next B pula. Okay, so kita dah tahu rumus dia. Kita boleh terus masukkan maklumat. Okay, koordinat objek negatif 1, negatif 4. Tolak translasi untuk B negatif 3, 5. Okay, so buat pengiraan. Kurungan besar, negatif 1 tolak negatif 3. Bawah pula negatif 4 tolak 5. Okay, jangan lupa tutup kurungan besar. XY sama dengan, okay, negatif 1 tolak negatif 3 jadi tambah 3. Negatif 4 tolak 5, kita dapat negatif 9. So, negatif 1 tambah 3, 2. Jawapan dia 2 negatif 9. So, XY 2, negatif 9. Okay, C pula.
translasi XY, koordinat objek adalah, masukkan koordinat image -1, -4, tolak translasi -8, 0. -4 tolak 0. Jangan lupa tutup kurungan besar. Okay, so -1 tambah 8. Bawah pula -4. So XY -1 tambah 8 dapat tu 7. Bawah -4. Okay, so last kali titik 3. XY koordinat objek adalah 7, -4. Okay, setakat ni okey ke? Boleh respon dekat group kalau ada cikgu tercepat ke sambil-sambil tu awak boleh kira sendiri, nanti rujuk je jawapan yang cikgu buat ni. Translasi 7, 2. Okay, buka kurungan besar. -1 tolak 7. -4 tolak 2. -8, -8 kan? -4 tolak 2, so -8. So jawapan dia koordinat objek adalah -8, -8. Okay, ni soalan nombor 3. Boleh rujuk jawapan 11.2 nombor 3. 2 -9. Oh, ada silap ke? Cuba cek. Yang dihitung Di -4 tolak 2 jawapan dia -6. Okey. Dia jadi blur dia tu. Okey, terima kasih. Betulkan. Okey, good. Dekat sini. Okey, dah padam. So jawapan dia -8, -6 Okey. Terima kasih respon. Okey, dah. Yang lain semua okey, cuma jawapan yang D tu je cikgu tersesat sikit. Okey. So setakat ni boleh ke? Boleh cikgu. Bagus. Yang penting step awal tu yang cikgu ajar tu, okey, penukaran rumus. Yang tu awak faham. Okey, ni cikgu tak sempat kira habis. Okey. Nombor 4 ni. So nombor 4 ni lah vektor translasi. So itu adalah rumus yang kita guna tadi. Di mana AB sama dengan koordinat image tolak koordinat objek. Okey, yang ni kalau tengok yang asal tadi, dia bagi kita dalam bentuk macam ni. Okey, X image tolak X objek. Y image tolak Y objek. Okey.
So kita akan guna rumus ni lah. Okay, so tengok nombor 4 tu, soalan A. Kenal pasti dulu yang mana objek, yang mana image. So yang pertama ni A12. So itu adalah objek. Okay, ini adalah objek, koordinat objek. Nak tahu mana image, tengok yang ada koma dekat atas. So itu adalah image. So 36 tu adalah koordinat image. Jangan tertukar sebab yang mana tolak yang mana tu. So jawapan awak akan berbeza lah kalau salah. Okay, so kita cuba A. Okay, AB translasi, vektor translasi sama dengan, okay, so X, okay, 3 tolak 1, 6 tolak 2. Okay, so jawapan AB 2, 4. Betul ke? Cuba semak. Okay, betul. Okay, 2, 4. Okay, so next B. Yang ni tak perlu tukar lah. Okay, tapi boleh nyatakan titik 3. Okay, AB adalah 2, 4. Nampak macam sama, tapi sebenarnya titik 3 tu adalah menunjukkan jawapan akhir kita lah. Okay, so AB tu adalah vektor translasi. So next B. Okay, vektor translasi sama dengan, okay, image ni B. Okay, image negatif 1, objek 5. So negatif 1 tolak 5. Image Y negatif 1 tolak objek Y 7. Okay, so jawapannya negatif 1 tolak 5 negatif 6. Negatif 1 tolak 7 negatif 8. Okay, so AB okay, C pula. AB sama dengan, okay, koordinat image 8 tolak 4. 0 tolak 4. So AB 4 negatif 4. Yang ni dalam bentuk atas bawah sebab dia adalah vektor translasi. Okay, so yang terakhir di translasi sama dengan, okay, koordinat image 3 tolak 6. Negatif 3 tolak 4. So jawapan kita dapat 3 tolak 6 negatif 3. Negatif 3 tolak 4 negatif 7. 3 negatif 7. Okey, dah selesai. Okay, ada soalan tak dekat sini?
Okay, kalau ada soalan terus tanya kalau tak faham. Okay, so kita tengok, boleh tak kita pergi kepada yang seterusnya? Ada berapa slide ni? Apa? Wah, hebat. Nayu, Thank you. ini ibunya hat. Ibu biru. Thank you. Dah, ibu ada kelas. Okay, ni sambung Okay. So, kita tengok yang ni. Ni soalan mana cikgu ambil ni? Okay, ni adalah penyelesaian masalah muka surat 217. Okay, cikgu ambil pada muka surat 217. Contoh 12. Contoh 12. Okay. So, Agnes menggerakkan buah damnya dari A ke B. Okay. Dari A ke B. Kemudian ke C. Maksudnya objek adalah A lah. Okay, objek adalah A. So, C, B dan C tu adalah apa? Adalah image. Okay. Nyatakan pergerakan dalam vektor translasi buah dam bertanda A ke B. Okay, so A ke B. So A adalah objek, B image. So kita nak cari vektor translasi dia dalam bentuk A, B tu. Okay. So kita tengok. A tu mesti kiri atau kanan. So dia nak sampai ke B. Kita tuliskan, kita lukis vektor dia. Okay, tu adalah vektor dia. Okay, dia. So A dia mesti bergerak ke mana? Nak sampai ke B tu. So A mesti bergerak ke kiri ke kanan? Yes, hebat. Kiri. So ke kiri So kita buat gerakan dia daripada A. 1, 2, 3, 4. Okay, 4. Okay, so 4 ke kiri. Maksudnya jawapan A kita adalah tolak 4 atau negatif 4 lah. Okay, negatif 4. Okay. So next, dia bergerak ke mana? Ke bawah. Okay. 1, 2. Okay, so 2 ke bawah, negatif 2. So jawapan dia untuk A ke B, translasinya adalah negatif 4, negatif 2. Okay, so macam mana nak gerakkan? Nak tahu berapa tu? Okay, kita tengok ni. Jangan tengok bulat. Kita tengok 4 segi tu. Kita gunakan bucu dia. So maksudnya kita berhentikan titik terakhir kita tu dekat bucu yang sama. Okay. Kadang-kadang kita tak tahu ni bucu dia yang mana ni. So ni segi 4 kan. Kita anggarkan A tu bentuk dia segi 4. So pergerakan dia bucu ni. Okay, yang cikgu buat bulat besar tu. So maksudnya kalau ikut pergerakan dia, bucu yang sama adalah dekat sini. Okay. Dia kena stop. Kalau ambil bulat tu mungkin awak keliru sikit. Dekat mana nak mula tu? Dekat mana pula nak berhenti? Okay. So next, kita tengok yang B ke C pula. B ke C. So maksudnya sekarang B adalah objek B adalah objek. Dan kita akan bergerak ke C. So vektor translasi dia begini. So ke kiri ke kanan? Ke kanan. Okay, bagus. Okay, so sekarang cikgu guna yang ni lah pula. Okay, sekejap tukar warna merah. Okay, cikgu guna titik pada segi 4 tu, titik merah tu Okay, so kita tengok 1, 2, 3. Okay, so 3 ke kanan. Maksudnya A dia adalah 3 positif lah. Okay, so nak sampai ke C tu kita kena turun 1, 2. Barulah sampai ke titik yang sama. So maksudnya negatif 2. Okay, so vektor translasi bagi B ke C adalah 3, negatif 2. Okay, clear ke?
Okay, kalau clear, tulis clear dekat group. Okay. Musafi ni tak boleh join. Okay, tak apa. Okay, ramai yang data dia tak berapa okey. Okay, tak ada masalah. So bila dah okey, nanti boleh tengoklah video yang cikgu upload masuk dalam YouTube bagi senang kamu nak cari bila-bila. Okay, so cikgu nak kamu fokus kepada sebelah sini. Okay, good. Ramai komen clear. Okay, alhamdulillah. Okay, Fazana clear, Anis clear, Hana clear, Alvera clear. Okay, bagus. Okay. Sebab cikgu risau juga tajuk hari ni susah ke senang ni. So rata-rata kata clear. Okay, bagus. Okay, so kalau ada yang tak clear boleh message cikgu personal. Takut malu ke apa, tak ada masalah. Okay, so rujuk kepada yang terakhir ni. Sorry, yang terakhir pula dah. Yang cikgu bagi tips ni. Okay, ni dalam buku teks. Okay, so mesti ingat. Okay, mesti ingat pergerakan translasi. Okay, translasi bergerak mesti mula daripada kiri atau kanan. Sebab tu vektor translasi dia A dekat atas. So kiri atau kanan. Kemudian barulah ke atas atau ke bawah. Sebab tu B di bawah dia. Okay, kena ingat tu. Kiri atau kanan dulu. Dia tak boleh bawah atau atas dulu. Faham Mesti kiri atau kanan dulu. Itu translasi. Okay, kita cuba yang ni pula. Okay, so kita ada lagi 15 minit. Cikgu tinggalkan yang ini untuk awak kira dan hantar dalam grup. Boleh? Yang ni je, John fikir ni muka surat mana? Muka surat 217. Muka surat 217. Okay. So kita dah kira semua ni. Dia minta kita kira image, koordinat image. Okay. Dan juga koordinat objek je. Dia tak minta translasi. Okay, 4 soalan ni je. So sebelum 12.15 boleh tak post jawapan dekat group? Cikgu.